Apa kes ni orang duk minta ivermectin ni? Dia macam ni lah, masalah kita sekarang ni, kita hanya menangani jangkitan COVID-19 ini hanya di hospital. Ya, apa yang saya masukkan di sini adalah buat masa ini kita amat membuat penekanan yang tinggi kepada mereka yang telah dijangkiti dan memerlukan rawatan rapi di hospital. Ya, jadi apa yang berlaku adalah mereka yang dikena jangkitan fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Ya, mereka ini di rumah, kuarantin di rumah. Jadi semasa mereka di kuarantin ini, mereka ini tidak mempunyai satu cara bagaimana mereka boleh melindungi. Sebab semua orang takut masuk fasa 4, fasa 5 ni. Saya yakin semua yang positif telah mengalami, ya. Saya ada mereka ya, adik saya sendiri pun telah terkena COVID. Apabila mereka kata positif saja, mereka dah terbayangkan fasa 4, fasa 5, ya. Jadi mereka ini mengatakan mengapa tidak ada sesuatu yang boleh mereka gunakan untuk menghalang mereka masuk ke fasa 4 yang kelima itu yang amat ditakuti. Oleh sebab itu bagi saya menjangkakan itulah berlakunya penekanan kepada hendakkan penggunaan ivermectin. Ya, sebab kajian telah menunjukkan ivermectin ini muka barang kalian ada ciri-ciri positif yang boleh mengurangkan kadar mereka itu masuk kepada fasa keempat dan kelima, ataupun apabila masuk fasa keempat dan kelima itu boleh mengurangkan kadar kematian itu sendiri. Itu mengikut setengah-setengah orang. Tetapi bagi saya lah, ya, penggunaan ivermectin itu seperti saya katakan dahulu, memerlukan kajian. Kita mesti ingat ivermectin ini tidak pernah dilakukan kajian untuk kita gunakan sebagai rawatan untuk COVID-19. Kerana rawatan untuk COVID-19 ini adalah satu yang baru. COVID-19 ada satu jangkitan yang baru. Tetapi bagi kita untuk membolehkan penggunaan ivermectin itu, kita mempunyai seperti ditekan oleh Kementerian Kesihatan memerlukan data-data yang lebih kuat. Yang jadi masalah di kita sekarang ni adalah kita tidak boleh menjalankan yang dipanggil clinical trial atau ujian klinikal yang besar kerana tidak ada penaja yang boleh menaja untuk kita membuat clinical trial yang besar. Jadi penggunaan ivermectin itu hanya menggunakan data-data yang kecil daripada kajian-kajian kecil yang dilakukan secara independen dan bukan sponsors, ya. Jadi oleh sebab itu data-data mereka itu datang daripada kumpulan yang kecil. Jadi oleh sebab itu data itu tidak kuat, ya. Jadi kita menyarankan, macam saya menyarankan, jika benar ivermectin ini mempunyai kebarangkalian untuk menyumbang kepada dia kata positive outcome yang positif, mungkin kita perlu melakukan kajian yang betul, ya. Maknanya kerajaan KKM sendiri menaja kajian itu yang untuk kita melihat. Sebab kita mesti ingat yang fasa 1, fasa 2 dan fasa ketiga ini mereka hanya kuarantin di rumah dan mereka ini tidak mempunyai senjata, tidak ada mempunyai untuk melawan jangkitan itu. Ya. Jadi takut mereka itu masuk kepada fasa keempat lima. Mereka hanya duduk di rumah dan menunggu. Jadi yang itu yang menyebabkan mereka kata mungkin ivermectin ini boleh membantu mereka. Jadi oleh sebab itu mungkin kita memerlukan kajian untuk yang meyakinkan kita betul yang ini kalau kita bagikan pada mereka yang fasa 1, kedua ini boleh menghalang mereka itu daripada masuk fasa keempat dan kelima. Tetapi macam saya katakan tadi susah juga sebab 80% daripada mereka yang mendapat memasuki fasa 1 dan kedua ini mereka akan pulih sendiri dengan sendirinya tanpa bantuan apa-apa pun. Jadi kalau kita membuat kajian dengan ivermectin pun nanti kita jadi susah untuk membezakan mereka ini adalah pulih dengan sendirinya atau mereka itu pulih dengan ivermectin. Jadi kecelaruan itu masih berlaku di sini, ya, tapi saya tidak mengatakan ivermectin itu tidak boleh digunakan. Saya hanya mengatakan mungkin kita memerlukan kajian yang lebih menjurus kepada penggunaan ivermectin itu yang boleh kita membezakan sama ada ivermectin itu benar-benar boleh memberi impak yang positif, ya, jika kita bandingkan dengan sistem imun kita sendiri boleh melawan, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, ya, jadi yang menjadi masalah bagi saya jugalah, bagi pandangan saya, kita kurang membuat penekanan kepada kajian untuk mencari rawatan. Ya, kalau kita lihat, ya, banyak kewangan telah disalurkan, banyak dana disalurkan untuk pembangunan vaksin. Tetapi amat kurang dana untuk disalurkan bagi pembangunan rawatan.
Jadi oleh sebab itu, apabila itu tidak berlaku, maka begitulah kita mengambil apa yang telah ada di depan mata kita. Contohnya ivermectin dia kata, ataupun sebelum ni dia kata hydroxychloroquine dan sebagainya ya. Jadi bagi saya kita sepatutnya menuju ke arah mencari rawatan. Jika kita mempunyai cara untuk kita merawat mereka pada peringkat yang pertama, ya, kemungkinan kita boleh menghalang virus itu lebih membiak dan menyebabkan mereka itu masuk pada fasa keempat yang kelima tadi. Jadi penekanan pada rawatan itu adalah penting, ya. Selagi kita tidak membuat penekanan di situ, perkara-perkara seperti yang kita dimainkan oleh media, ivermectin, hydroxychloroquine dan sebagainya akan terus berlaku. Jadi kita memerlukan pengkajian yang lebih menjurus kepada tujuan untuk kita mengurangkan mereka yang masuk daripada yang mendapat jangkitan fasa 1, 2 dan 3 itu dari masuk ke fasa yang keempat, kelima. Jadi penekanan, again, macam saya kata tadi, penekanan kepada mencari rawatan. Itu kita katakan kita di Malaysia ni ada berbagai-bagai tumbuhan, herba dan sebagainya. Seperti di negara China. Di negara China mereka menggunakan dua-dua cara. Yang menggunakan cara rawatan secara moden, ya, ubat-ubatan moden, dan mereka juga menggunakan secara rawatan-rawatan tradisional. Tetapi kita mesti ingat, walaupun kita hendak merawat secara tradisional, tetapi secara tradisional yang saintifik, yang telah membuat kajian yang mengikut cara-cara atau cara bagaimana kita menjalankan kajian-kajian secara saintifik. Itu penting, ya, Dana.